بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada tengah hari ini kita sama-sama sekali lagi dapat hadir ke dalam tempat yang sangat mulia, iaitulah rumah Allah Ta'ala. Dan kita pohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan juga segala doa-doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tazkirah kita pada petang ni adalah berkisar dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ni kita ambil daripada hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ni adalah berkenaan dengan dua perkara. Yang pertama adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Ta'ala, yang disebut mereka itu sebagai awliya Allah, iaitulah para wali-wali Allah Ta'ala. Dan kita dah berikan definisi, kita dah berikan dah pentakrifan bagaimana untuk kita kenal bahawa dia adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kriteria-kriteria yang kita sebutkan pada pagi tadi. Dan tuan, dekat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ni hadis qudsi.
Allah Subhanahu wa taala dia nak beritahu, dia nak habaq kepada kita manusia, begitu mulia orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, dan mereka ini digelar sebagai waliyun min awliyaillah, wali daripada wali-wali Allah Ta'ala. Dan dari segi makna, wali adalah orang-orang yang menjaga Allah Ta'ala. Yang tu dari segi bahasanya, wali, orang yang menjaga Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, ihfazillaha yahfazka, jaga Allah Ta'ala, maka nescaya Allah Ta'ala juga akan menjaga kamu, kata Nabi. Dan wali adalah orang-orang yang menjaga Allah Ta'ala. Bagaimana kita hamba menjaga Allah Ta'ala? Kita jaga setiap titah perintah Allah Ta'ala, dan juga menjauhkan diri daripada segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang ni dia digelar juga sebagai wali adalah kerana dia pula yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wali. Mereka-mereka yang dijaga, yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan mereka ini sangat istimewa. Tuan-tuan, istimewanya wali Allah Ta'ala bukan pada karamahnya. Kerana tu ulama tasawuf dia kata apa? Ulama tasawuf kata di antaranya yang disebut oleh Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menyatakan al-istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah itu adalah jauh lebih mulia, lebih baik daripada mendapatkan 1000 karamat daripada Allah Ta'ala. Walaupun karamat itu dia merupakan satu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada awliya-awliya dia. Tuan-tuan, maka mereka ni adalah golongan yang istimewa. Sehingga tuan-tuan, istimewanya kelompok ini, iaitu orang yang jaga Allah Ta'ala, wali Allah Ta'ala ni, kalaulah kita membenci mereka, kalaulah kita bermusuh dengan mereka, maka Allah Ta'ala kata faqad adzantuhu bil harbi, maka aku isytihar perang ke atas mereka, kata Allah Ta'ala. Dan sehingga nak diperangi oleh Allah Ta'ala bagi mereka-mereka yang memusuhi para awliya illahis salihin. Begitu mulianya mereka pada sisi Allah Ta'ala. Kemudian pada pesanan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia nak sampaikan kepada kita, nak jadi orang yang istimewa pada sisi Allah Ta'ala, maka lakukan 2 perkara. Tuan-tuan, apa dia 2 perkara ni? Bila mana kita lakukan, maka kita akan jadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mimma aftaradtu alaih. Bila mana dia melakukan perkara yang aku fardukan ke atas dia, kata Allah Ta'ala. Dan maknanya dia buat perkara yang difardukan oleh Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan apa? Kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, dan senantiasalah hamba aku itu dia mendekatkan dirinya kepada aku bin nawafil, iaitulah dengan segala perkara yang sunat, hatta uhibbuhu, sehinggalah aku jadi cinta kepada orang tersebut, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni 2 perkara. Bila mana kita sibuk dengan 2 perkara ni, maka kita akan masuk di dalam pintu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 2 perkara, dia buat perkara fardu, kemudian dia tambahkan pula lagi dengan amalan-amalan yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat kedudukan kekasihnya Allah Ta'ala.
Lalu ni yang kita nak sambung pada tengah hari ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku cinta kepadanya. Tuan-tuan, yakni kepada orang-orang yang buat perkara fardu, kemudian dia buat pula perkara yang disunatkan bila mana Allah cinta, bila mana Allah Ta'ala kasih kepada dia. Tuan-tuan, sebab itu para ulama dan juga para awliya illahi salihin, mereka sedaya upaya memenuhkan masa-masa mereka untuk mencari kedudukan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masa kita ni banyak terbuang. Lah ni kita dah berada pada tahun 2024. Tuan-tuan, berapa banyak dah masa, berapa ribu jam dah yang kita dah buang-buangkan masa kita. Tuan-tuan, sebab itu disebut oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Dia kata, aku mendampingi Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala selama lebih kurang 20 tahun. Tuan-tuan, siapa dia Abu Zakaria Al-Ansari? Beliau adalah salah seorang daripada ulama Syafi'i yang besar. Tuan-tuan, kalau orang yang mengaji dalam fiqh, pasti dia akan bertemu dengan kitab Tahrir Tanqih Al-Lubab. Tuan-tuan, yang ni dikarang oleh Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kata Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala, selama 20 tahun aku mendampingi Abu Zakaria Al-Ansari, selama aku duduk berdamping dengan dia. Tuan-tuan, kata Imam Sya'rani, aku tak pernah tengok walaupun sekejap perkara yang sia-sia yang dilakukan oleh beliau, kata Imam Sya'rani. Tuan-tuan, maknanya apa? Ulama keadaan dia macam tu. Kerana apa? Kerana dia nakkan kedudukan yang istimewa pada sisi Allah Ta'ala. Kerana apa? Tuan-tuan, tengok apa Allah Ta'ala kata bila dia kasih kepada hamba dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Bila mana aku cinta, bila mana aku kasih kepada seseorang itu, maka dia mendengar, mengikut apa yang aku dengarkan kepada dia, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Telinga dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, telinga dia tak suka mendengar perkara-perkara yang tidak elok. Tuan-tuan, ada dua pintu yang mudah sangat. Bila mana kita tak katuk dia kemah-kemah, kita tak katuk dia bagi elok, tuan-tuan, dia akan sampai ke dalam hati yang tu bahaya. Tuan-tuan, hati ni kan Nabi SAW sebut, kalaulah dia baik, maka baik seluruh anggota tubuh badan. Wa idza fasadat, fasadat jasadu kulluh. Bila mana tak eloklah keseluruhan daripada tubuh badan dia. Tuan-tuan, maka hati dia mainkan peranan. Kalau baik hati, baik kelakuan. Kalau tak baik hati, tak baiklah kelakuan. Tuan-tuan, dua pintu yang mudah sangat untuk sampai kepada hati dan kena jaga bagi elok. Dan apa dia dua pintu ni? Satu mata dan yang keduanya adalah telinga. Tuan-tuan, bila mata tengok benda tak elok, bila mana telinga dia dengar benda yang tidak elok, dia akan sampai ke dalam hati pada setiap manusia. Tuan-tuan, pada waktu itu hati akan mencorakkan kelakuan. Kalau benda baik yang menetap dalam hati baik, kalau benda yang tak baik, maka kelakuan juga tidak baik. Maka Allah Ta'ala dia apa? Kalaulah aku cinta pada satu-satu orang, maka dia mendengar dengan apa yang aku dengarkan kepada dia. Tuan-tuan, pendengaran dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, wa basarahu alladhi yabsuru bihi, dan dia akan tengok
dengan benda-benda yang aku tengokkan, yang aku perlihatkan kepada dia. Tuan-tuan, mata dia tidak akan melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mata dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni yang kita nak ni, penjagaan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kata ulama, antaranya yang disebut oleh Tok Pulau Manis rahimahullahu ta'ala ketika mana mensyarahkan Al-Hikam. Tuan-tuan, Tok Pulau Manis kata, amal yang kita duk buat sendiri ni, yang kita duk buat ni, ada dia punya apa? Ada dia punya ilal. Ada dia punya kecacatan. Tuan-tuan, ni benda yang kita duk buat ni, ada ilal. Dia ada dia punya kecacatan dia. Tuan-tuan, kita tak sempurna. Kerana tu Allah Ta'ala kata, la tuzakku anfusakum. Kamu jangan sucikan diri kamu. Tuan-tuan, pasal apa? Manusia ni dia tidak perfect, dia tidak sempurna. Tuan-tuan, maka kata Tok Pulau Manis rahimahullahu ta'ala, tetapi bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sesuatu anugerah buat hambanya, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala anugerahkan kedudukan kepada dia, tuan-tuan, walaupun dia buat tu nampak macam simple, tuan-tuan, walaupun dia buat itu macam bersahaja, tetapi dia sangat bernilai pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, rasa saya pernah cerita dekat sini bagaimana Sayyidina Umar bila dia tengok ada satu orang sembahyang. Tuan-tuan, kawan ni sembahyang lebih kurang, lalu ditegur oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Maka orang ni pun sembahyang sebagaimana yang dikehendaki oleh Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar tanya dengan dia, aku nak tanya dengan kamu, sembahyang pertama tadi ke elok, ataupun sembahyang yang kedua ni yang lagi elok? Tuan-tuan, apa kata sahabat ni? Wahai Umar, minta maaf, dia kata, sembahyang yang pertama tadi jauh lebih elok daripada sembahyang yang kedua ni. Dan tu lalu Sayyidina Umar tanya dia, pasal apa? Kerana sembahyang yang pertama lebih kurang ya, sembahyang yang kedua ni elok. Sayyidina Umar kata, tapi pasal apa? Kamu nak kata juga sembahyang yang pertama tu lagi elok. Dan tuan, apa jawapan daripada sahabat ni? Sahabat ni kata, wahai Umar, sembahyang yang kedua tadi betul elok, tapi aku buat tu kerana aku takut dengan engkau, wahai Umar. Sembahyang pertama yang aku buat tadi, walaupun kamu tengok macam lebih kurang, macam simple, tetapi aku buat itu semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi mana amalan yang lagi elok lagi? Nah, sebab itu tuan-tuan, perhubungan hati manusia dengan Allah Ta'ala itu jauh lebih besar. Kerana tu dalam hadis Nabi SAW menyebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok kepada rupa parah kamu. Allah tak tengok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum. Allah tidak tengok kepada longgokan harta yang ada pada kamu. Wa ilal jahikum, dan Allah tak tengok kepada pangkat yang ada pada kamu. Habis itu apa dia yang Allah Ta'ala tengok? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati dia dan juga amalan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu roh dalam beramal adalah hati yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok kan orang yang pergi umrah, tuan-tuan, kita seronok pergi umrah, kita sanggup tuan-tuan keluarkan duit sampai 10,000, 12,000, pergi pula dengan keluarga. Ni bukannya satu pelaburan yang kecil, pelaburan yang begitu besar. Tuan-tuan, kita pergi umrah, kemudian dekat sana kita beribadat, tapi bila mana balik, keadaan kita sama sebagaimana sebelum kita pergi umrah, sebelum kita pergi haji. Dan tuan, orang yang pergi haji ni, dia bukannya main-main.
Dan tuan, bila mana dia balik, kata Nabi SAW, man hajja lam yaqsud wa lam yarfus. Siapa-siapa yang pergi haji, dia tidak bercakap perkara yang tidak elok, dan juga dia tidak melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Bila mana dia balik, kayaumin waladathu ummuh, dia seperti seorang anak yang baru keluar daripada perut ibu dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia bersih daripada segala dosa dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila bersih diri ni, mudah pergi masjid. Tuan-tuan, bila bersih diri ni, dia tak ada apa-apa perasaan yang tidak elok dengan orang lain. Tuan-tuan, bila bersih diri ni, tuan-tuan, dia akan mendorong kita melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Tapi pasal apa? Tuan-tuan, bila balik-balik lebih kurang kan? Macam sebelum dia pergi umrah, sebelum dia pergi haji. Tuan-tuan, ni kerana apa? Kerana dia tidak menghadirkan hati dia dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, wa yadahu allati yabtishu biha, lalu tangannya juga bila dia bergerak, maka dia bergerak mengikut gerak Allah Ta'ala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya bergerak mengikut apa yang digerakkan oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, tangan dia tak akan mencuri, tangan dia tak akan buat perkara yang dilarang, dia mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, termasuklah kaki dia. Tuan-tuan, orang ni kalau dijaga seluruh anggota tubuh badan dia, maknanya apa? Tuan-tuan, dia adalah ahli jannah, dia adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu sahabat tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah dia alamat-alamat bahawa dia adalah penghuni syurga Allah Ta'ala? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, tanda dia bila mana dia dipermudahkan oleh Allah Ta'ala melakukan amal, dan dipermudahkan bagi dia meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu tanda bahawa dia adalah penghuni syurga Allah Ta'ala. Dan tengok, bila kita jadi kekasih Allah Ta'ala, telinga dijaga oleh Allah Ta'ala, mata dijaga oleh Allah Ta'ala, tangan dijaga oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang mendapatkan akhirat sekaligus, dia akan mendapatkan dunia. Tuan-tuan, ni yang kita orang kita kata andimistik, yang kita tersilap pandang. Tuan-tuan, orang dia nak kepada kehidupan dunia tapi meninggalkan akhirat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada orang minta macam tu, wahai Tuhan, berikan kepada kami kebaikan dunia. Tetapi Allah Ta'ala kata, wa fil akhirati min khalaq, tapi akhirat dia kosong, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia dapat kebaikan dunia tapi akhirat dia kosong. Tuan-tuan, ni yang menyebabkan apa? Stres. Tuan-tuan, kerana meninggalkan akhirat, ini yang menyebabkan apa? Jumud. Kerana meninggalkan akhirat, ini yang menyebabkan apa? Tidak berjaya. Tuan-tuan, bila meninggalkan akhirat, maka dia tidak akan boleh maju sama sekali. Kerana apa? Dia meninggalkan akhirat, dia meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, cuba kita tengok balik ketenangan yang kita nak, tenang yang kita nak ni. Tuan-tuan, tenang ni boleh tak dengan kita pergi kedai kopi? Tuan-tuan, tak boleh. Kadang-kadang lagi serabut duk ada, kan? Lagi serabut lagi duk ada. Dia tengah-tengah tak ada duit, tiba-tiba dia pergi kedai kopi, dengan harapan boleh tenang. Tak tenang. Pasal apa? Tengah-tengah duk minum, mai kawan yang kenal dengan dia, mai duduk dekat meja dia. Dan dah duduk kat meja kawan tu, yang kena banyak kawan yang stres ni. Dia kata 2 kali stres. Masya Allah, 2 kali stres. Tuan-tuan,
Kalau kita nakkan ketenangan, ketenangan tu hanya boleh diberi oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, duit banyak kita boleh buat, tetapi cukup itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kita boleh buat rumah besar. Ni ramai orang buat rumah besar. Dan tuan tengok sajalah dalam dunia ni ada orang yang rumah dia lebih besar daripada Masjid Bukhari ni. Tuan-tuan, tapi tenang dekat dalam rumah tu boleh beli tak? Dan tuan, tenang dalam rumah tu tak boleh beli. Dan tuan, kita boleh makan makanan yang sedap-sedap, yang lazat-lazat, boleh beli. Dan tuan, rata-rata kita ada duit, insya-Allah. Macam cuti baru ni kan. Cuti baru ni. Tengok tuan-tuan, dalam masa 3 hari rakyat Malaysia masuk Thailand 80,000 orang, tak ada duit apa. Masuk Thailand. Kan? 3 hari punya ni. 80,000 orang. Kawan-kawan kita pula duduk perangat kita, Allah Ustaz. Masuk sana, pi makan steamboat, dia kata RM15 je satu kepala. Dia kata. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, jadi duit banyak apa semua ni, rumah besar-besar, tuan-tuan kita boleh, tapi nak dapat tenang, dapat cukup apa semua ni, tuan-tuan, dia hanya boleh diberikan oleh Allah Ta'ala. Kerana tu Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan, ni dia punya formula dia. Kita duk pandang bila perkara akhirat ni hanya semata-mata kita kena sembahyang. Bila masuk waktu sembahyang, lepas sembahyang habis. Tuan-tuan, padahal akhirat ni dia mempengaruhi dunia kita. Tuan-tuan, kerana tu Allah Ta'ala kata, sebahagian daripada orang ada yang dia minta dengan Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami minta kebaikan dunia dan kami minta juga kebaikan akhirat, dan jauhkan kami daripada azab neraka Allah Ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Dia ambil dunia, dia tak lupa nak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, maka orang ni yang disebut oleh Nabi SAW, bila mana dia mengutamakan akhiratnya, maka dunia akan mengejarnya. Dunia akan berada di bawah telapak kakinya, bila mana yang dia cari adalah Allah dan juga kehidupan akhirat. Dan kemudian terakhir, kata Nabi kata Allah Ta'ala dalam hadis ni, wa in sa'alani la'utiyanna. Bila dia menjadi kekasih aku, kata Allah Ta'ala, bila dia minta kepada aku, pasti aku akan beri, kata Allah Ta'ala. Dia minta, pasti aku akan beri segala dia punya permintaan dia. Wala in ista'adzani la'u'idzanna. Tuan-tuan, yang ni saya kira kunci. Tuan-tuan nak murah rezeki daripada hadis ni. Tuan-tuan nak tenang daripada hadis ni. Nak kehidupan baik daripada hadis ni. Tuan-tuan, buat apa dia? Yang difardukan oleh Allah. Tambah lagi dengan amalan yang sunat. Tuan-tuan, buat apa yang Allah perintah, jauh dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata, bila dia minta dengan aku beri kat dia. Aku beri. Bila mana dia minta perlindungan daripada aku lindung dia. Bila mana dia tak mau kepada keburukan, aku akan lindung dia daripada segala keburukan. Dan ni istimewanya jadi orang yang saleh pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dalam riwayat yang lain, saya cerita bagi tadi ya. Tuan-tuan, dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim, ada tambahan hadis ni. Allah Ta'ala kata, bila sampai masa ajalnya, aku nak tarik nyawa dia, aku pun teragak-agak, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah nak tarik nyawa dia ni, teragak-agak. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sampai hati nak ambil dia punya nyawa dia. Tuan-tuan, kalau kita tengok perhati kan, orang yang baik-baik ni umur dia panjang. Umur panjang, tuan-tuan. Masya Allah. Tengok tok-tok guru kita, umur 70, 80 umur.
90 pun ada, 100 lebih pun ada. Tuan-tuan, rupa-rupanya mereka nak mati tu pun Allah Subhanahu wa taala teragak-agak nak mengambil akan roh mereka. Tuan-tuan, tapi taklah bermakna mereka tak mati, mereka akan mati. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, bila mana dicabut rohnya oleh Allah taala, kematian itu satu kemuliaan bagi diri dia. Masya-Allah. Tuan-tuan, kematian orang soleh adalah kemuliaan bagi dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang beramal soleh ni, dia akan dapat segala kebaikan. Tuan-tuan, dia akan dapat segala perkara-perkara yang akan melapangkan dada dia. Tuan-tuan, sebab itu kata Syekh Saleh Al-Budair, tuan-tuan, dia tulis dalam buku dia, apa lagi nikmat selain daripada dada yang lapang? Apa lagi? Tuan-tuan, kita ada duit banyak ni pasal apa? Pasal apa kita rasa suka je ada duit banyak? Dada lapang. Tuan-tuan, dada lapang. Tuan-tuan, kita nakkan rumah yang selesa pasal apa? Dada lapang. Tuan-tuan, pasal apa kita tak suka dengan problem, tak suka masalah? Kerana dada akan jadi lapang. Tuan-tuan, sebab itu orang yang berzikir, Allah tak janji reta, Allah Ta'ala janji dada lapang. Allah Ta'ala kata, ala bizikrillahi, ingat, dengan kamu zikir kepada Allah Ta'ala, tatma'innul qulub, hati kamu akan jadi tenang, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, yang ni kita tak boleh rasa lah, kan? Melainkan bila diberi oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ada orang, dia duduk rumah halus ya, dia duduk rumah di ruangan yang sempit, tapi dia bahagia. Dan dia tak ada apa pun, tak terkesan apa pun dalam hati dia. Dia pakai kereta buruk, alhamdulillah, tak terasa hati apa pun. Tuan-tuan, hidup kalau macam ni tenang lah, kan? Kita nak boleh tenang, panjat Cameron Highland, panjat Gunung Jerai, lepas tu apa lagi, nak boleh tenang ni, pergi di beach resort Sungai Petani, Pantai Merdeka kan? Nak tengok lautnya pasal kerja lah hari-hari, stres kan? Tuan-tuan, Masya Allah, jadi lapang dada, dia merupakan nikmat terbesar daripada Allah Ta'ala. Nak mendapatkannya lagu mana? Buat apa yang Allah Ta'ala fardukan, tambah dengan hak yang sunat. Tuan-tuan, jaga Allah Ta'ala, kelebihan-kelebihan tadi akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Imam Nawawi kata ketika mana mensyarahkan hadis ni, Allah nak beritahu ini jalan nak jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua tergolong daripada golongan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Ta'ala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.